Alhamdulillah, kita nak sambut dah Ramadan. Ramadan ni kalau ikut tahun 2019, kita sambut di rumah aja. Kita puasa di rumah, kita sambut hari raya di rumah. Tak boleh keluar tuan-tuan. 2020 pun sama. Alhamdulillah 2021 kita dapatlah meraihkannya. Merasa bahagia kan? Tapi 2019 ramai di kalangan sahabat kita, adik-beradik kita yang meninggal. Termasuk di kampung saya, hampir 100 orang lebih meninggal kerana COVID. Tak sempat mereka menyambut Ramadan dan tak sempat mereka menyambut Syawal. Mereka meninggal. Ada satu keluarga tu, 4 beradik. Bapa dia selalu datang ke masjid. Dia orang ni pergi kerja kilang. Dia orang kata, ayah tak payah pergi masjid lah, nanti kena COVID. Rupanya ayah tak kena COVID, dia orang yang kena COVID. 4 orang meninggal. Bapa dia tak meninggal. Alhamdulillah, tuan-tuan, Allah panjang umurnya. Sebab tu kita dalam bulan Ramadan, Rejab, Sya'ban, Ramadan ni ada satu doa yang diajar oleh Nabi SAW. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Kemudian, wa balighna Ramadan. Kita minta keberkatan dalam bulan Rejab dan Sya'ban. Dan kita minta supaya bertemu dengan Ramadan. Kita takut tuan-tuan, Ramadan yang 2021 tu, 2022 tu adalah Ramadan terakhir kita. Tak sempat sambut Ramadan ini. Ramai yang meninggal tuan-tuan ketika mana COVID. Dan kita harap sangatlah kita dapat bertemu dengan Ramadan yang tak berapa hari dah je lagi. Saya bila sebut Ramadan seronok tuan-tuan. Bukan kerana kemeriahan main mercun walaupun dibenarkan sekarang ni. Sekarang boleh main mercun lah tuan-tuan. Jadi ramailah akan putih tangan lepas ni tuan-tuan. Mercun dah boleh main dah tuan-tuan. Bukan itu. Bukan kerana kuih-kuih. Bukan. Tapi kerana keberkatan dalam Ramadan ni. Allah bagi ganjaran. Pahala yang berlipat kali ganda. Tapi kita sambut Ramadan ni saya takut sangat. Allah bagi ganjaran yang berlipat kali ganda. Tetapi kita takut amalan kita itu bila kita bangun di padang mahsyar esok. Seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Faja'alnahu haba'an mansura. Kami tunjukkan apa yang mereka kerjakan. Min amalin, daripada amal-amal yang mereka sangka tu baik. Kita puasa, wa ana ajzi bih. Allah akan balas. Kan? Kita sembahyang berjamaah 27 kali ganda. Kita pergi Masjid Haram. Kita solat 1 rakaat di Masjid Haram, 100,000 pahala. Kita sembahyang di Masjid Nabawi, 1 rakaat, 1,000 pahala. Sebab tu ada orang pergi umrah dengan saya, balik tak sembahyang dah. Dia kata banyak pahala Ustaz. Bukan yang tu, bukan. Kan? Disebut ganjaran pahala. Kita bagi sedekah. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti mana tanam 1 biji benih. Kita bagi RM1, keluar 7 cabang. Daripada 7 cabang tu, mi'atu habbah. Setiap cabang ni 100 pahala. Kemudian Allah sambung lagi. Wallahu yudha'ifu lima yasha'. Daripada 700 ini Allah ganda jadi 1,400. Disebut tuan-tuan, ganjaran kita sedekah. Ganjaran kita sembahyang. Ganjaran kita pergi umrah. Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Umrah keampunan dosa. Wal hajjul mabrur laisal jaza ilal jannah. Haji yang diterima oleh Allah tiada balasan syurga. Semua disebut. Tiba-tiba sampai di padang mahsyar, pahala kita itu seperti mana haba'an mansura. Debu-debu yang berterbangan. Tak ada apa, sia-sia. Oh, yang ni yang kita takut tuan-tuan. Jadi saya nak hurai malam ni, kan? Apakah amalan yang kita buat punya hebat, tapi bila kita buat amalan ni, amalan yang lain tak diterima. Apakah amalan itu? Disebut tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup ni pasti mati. Sebab itulah, kalau kita nak sembahyang, ada orang kata macam mana nak khusyuk. Angkat takbir, ingatlah itu sembahyang terakhir. Angkat takbir Allahu Akbar, mungkin inilah sembahyang terakhir aku. Baru kita rasa kekhusyukan tu. Inilah sembahyang yang aku tak akan buat dah. Sebab kita akan mati tuan-tuan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kalau saya umur 55 tuan-tuan. Tidak berapa hari lagi cukuplah 55.
55 dah. Baru ni kami buat nak sambut sambutan hari raya untuk kelas saya lah, tingkatan 5B. 5B ni 5 sains 2 lah. Saya dulu mengaji sains, bukan mengaji agama. Agama tu pendidikan Islam tu lah. Lepas tu baru mengaji. Jadi jumpa semua kawan-kawan ni. Tengok-tengok, ya Allah, semua tua-tua dah. Saya ingat saya muda lagi kan. Dia orang pun semua tua-tua dah. Ada yang nama Usop. Tanya Usop, macam mana? Tak apa nak sihat tau tak. Gigi pun tak ada. Aku tahu hang teruk kan. Nama Din pun tengok tu uban penuh lah. Allah, ada gigi tak ada. Uban penuh. Ada seorang tu masa zaman sekolah kami panggil sebagai ratu. Nama Zaitun. Duk tunggulah Zaitun ni mesti segak. Ya, dulu ni cutting 36, 36. Masuk pintu tuan-tuan 82 daripada atas ke bawah. Dia tengok, Allah Tun. Awak teruk sangat Tun. Dia tak larang nak buat apa pasal. Ada bangku besar ada tak? Nak duduk atas bangku pun tak muat. Punya dahsyatnya. Tengok semua, ya Allah, tua-tua dah. Kemudian saya tanyalah, dalam grup kita ni satu kelas, berapa orang yang dah mati? Dia kata, ustaz yang tak datang tu semua mati lah. Saya kata, berapa orang ni? Kita semua ada 36, tinggal 29 lah. Dah 7 orang mati lah. 7 orang tak ada dah. Tu sama kelas dengan saya. Saya pun tanyalah, habis-habis semua ni, sembang-sembang. Cuk dah sakit apa? Darah tinggi, kencing manis, lemah jantung, buah pinggang, semua dah. Dia pun tanya, Ustaz tak ada sakit ke? Saya, Alhamdulillah, tak ada sakit. Tahu pasal apa? Tak pernah cek. Kalau cek, tahu sakit, tak payah cek, tahu mati je kan. Dia dah cek lagi. Takut lagi kencing manis. Tak payah cek lah. Penyakit macam-macam. Menunjukkan tuan-tuan, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Termasuk apa? Pokok bernyawa. Sampai masa jalan. Termasuk binatang jalan. Saya naik tadi tuan-tuan kereta. Punya laju lah. Nak sampai sini. Mesti kena sampai 7.20. Tuan-tuan bayang saya bawa macam mana. Pum, tengah bawa tu burung helang. Rupanya tengah jalan tu ada bewok kena gilis lah, mati. Dia nak makan, tuan-tuan, dia turun. Saya pun hantam burung elang tu. Melambung burung elang tu. Bukan aku, melambung burung elang tu lah. Kalau saya melambung, tak sampai sini, tuan-tuan. Burung elang tu melambung. Saya duk fikir, ya Allah, mungkin Allah tetap kematian dia. Dia duduk atas pokok tu. Boleh turun. Nak pergi ambil bewok tu. Saya pun sampai. 200 km per hour. Tuan-tuan bayang tengok. Allah, kena tu. Berkecai burung elang tu. Allah, dalam hatiku mati dah burung ni kan. Allah menunjukkan apa? Allah tetap kematian dia. Nak mati dengan saya langgar. Allah tak tahu tuan-tuan. Isu burung elang bangun. Wahai Ustaz Abdullah Khairi. Dia nak jawab saya. Kan? Saya pun tak sangka tuan-tuan. Duk fikir balik. Kematian dia telah sampai. Begitu juga kita ni. Kan? Sampai kematian. Tuan-tuan keluar daripada masjid ni. Jatuh meninggal. Mana kita nak tahu? Kan? Semua ni ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingatlah. Saya duk bawa orang pergi umrah. Walaupun kisah ni saya duk cerita kan. Saya bawa sebulan 2 kali tuan-tuan pergi umrah. Sebulan 2 kali. Tengok orang mati atas reba saya. Biasa. Atas reba. Mati tengah duk tawaf. Mati tengah naik skuter tawaf. Mati tuan-tuan tengah duk angkat takbir. Allahu Akbar, jatuh. Yang paling dahsyat, seorang Turki mati tengah duk tunjuk beli beg. Tunjuk tu, nak beli beg, jatuh mati. Tak sempat beli beg. Allah, mudah yang mati tuan-tuan di Mekah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam bulan haji, mati tu biasa. Tak kita tengok mati. Mati. Kadang-kadang kita, aku pula apa? Aku ni. Tengah duduk semayang tu. Mati. Loh, dia jadi senang. Tambah-tambah hari wukuf. Allah. Hari wukuf kan panas. Saya ingat masa 2006. Panas sungguh, tuan-tuan. 2006, 2017 baru ni. 55 darjah Celsius. Ketika duduk di Padang Arafah tu. Allahu Akbar. Jangan tanya lah. Ketika kami berada di Muzdalifah. Tempat kecil aja. Duduk macam ni. Dengan padatnya. Pagar sana, pagar sini. Ada satu pintu ya untuk tunggu naik bas. Ni duduk tunggu ni. Bas sampai berebut naik. Tuan-tuan tengok saya tidur-tidur mati seorang. Dia kata, mati pula.
Duk nampak. Lepas ni aku apa? Oh, takut tuan-tuan. Gerun tu. Gerun nampak. Cari aku. Allah cari aku. Yang paling saya teringat, ada seorang sahabat ni saya dalam YouTube. Seorang sahabat daripada Teluk Intan. Teluk Intan ni kan, dia ni dulu kerja sharpshooter. Penembak tepat polis. Penembak tepat di Malaysia ni ada lebih kurang dalam 15 ataupun 16 orang ya. Ya, polis ni dia pergi, penjenayah dia tembak. Pam. Lepas tu dia belah. Pergi umrah dengan saya lepas pencen. Pergi tuan-tuan. Hari pertama jumpa di Madinah. Hari kedua jumpa. Hari ketiga tak jumpa. Hari keempat tak jumpa. Hari kelima raib terus. Saya pergi lah ketuk bilik. Biasalah kita kan mutawif. Kadang-kadang dia orang buat saya ni macam hamba-hamba aja. Sedih tuan-tuan. Kadang-kadang kan bawa orang hebat-hebat, datuk-datuk, tan-sri kan. Bawa ustaz, kurma 2 kilo hantar bilik saya. Saya dalam hati, kalau bapak geram dia. Dia tunjuk kita macam hamba. Kurma. Beg dia, beg. Angkat atas bah. Dia ingat siapa aku. Dia kata kita bayar. Ustaz, kami bayar. Dia tunjuk kita. Beg nak hantar atas. Yang paling saya ingat kali ada seorang datuk tuan. Dia tunjuk dengan kaki dia. Beg dia. Tunjuk kaki. Ustaz ni, beg saya ni. Dia tolak dengan kaki. Saya dalam hati, nasiblah Madinah. Tidak kaki ni aku terajang putui. Kamu tuan. Dia ingat kita mutawif ni macam facilitator aja. Penunjuk arah aja kan. Tunjuk bantu orang. Memanglah bayar duit. Tapi ingatlah kita ni manusia juga kan. Macam orang lain. Tapi macam itulah realitinya. Saya ingat tahun lepas saya bawa datuk-datuk semua ramai. Ni datin-datin duk sembang ni tak kawan dengan orang lain. Kita ni datang sini dia kata alhamdulillah package mahal. Dia cakap tu kan sama-sama ni. Isteri saya tak ada datin. Nyap ya. Lepas tu pula yang kerja ni semua kerja hebat-hebat. Semua kerja manager, pengurus semua. Cakap tinggi. Saya duduk-duduk, isteri saya senyap. Saya kata datin-datin kerja apa? Ni kerja manager, ni pengurus ni semua ni hebat-hebat ni. Saya kata isteri saya lagi hebat. Isteri ustaz kerja apa? Kerja oil and gas. Mesti gaji banyak ni kan. Senyap semua datin. Habis-habis dia orang bercakap. Saya pun kata isteri saya kerja oil and gas. Bangun pagi, bubuh minyak, buka gas. Oil and gas kan? Tak apa tak? Bubuh minyak, buka gas. Oil and gas. Dia ustaz lah. Kadang-kadang kena buat macam tu juga tuan-tuan. Dia orang berlagak bagi Mekah tuan-tuan. Sebab tu saya nak bagi tahu. Hari kelima, jumpa pakcik ni duduk bilik dia. Umur 60 ke 70 lebih. Duk tidur terbaring atas katil. Kata pakcik, macam mana ni? Esok nak pergi Mekah. Kita nak pergi buat umrah. Tak larat. Tak larat. Kata pakcik, kenapa tak larat pula? Esok nak buat umrah ni. Isteri dia duk beletih. Nak larat macam mana? Ubat bawa sebakul. Sebiji tak nak makan. Popep kan orang perempuan kan beletih kan. Orang perempuan kan satu hari 26,000 perkataan. Dia popep. Nampak ni. Tuan-tuan tengok. Saya duduk camah. Dia orang duduk cakap di atas. Sebab apa? Baru 16,000. Lagi 10,000 tak habis. Korang ajak yang ustaz pun tak kata kat kita. Tengok orang lelaki. Mana cakap? Tapi hati korang ajak. Ni dia cakap popep. Tapi polis ni dia senyap ya. Walaupun kan dia hebat lah. Sharpshooter. Tapi isteri dia sharpshooter lagi hebat. Senyap kan? Bawa ubat sebakul. Makan pun tak. Makan yang lain pun tak nak. Itu macam mana nak kuat? Popet. Dah larat. Saya kata, pakcik makanlah ubat. Tak mau lah. Saya kata kalau tak mau, saya bawa air zam-zam. Air zam-zam ni kalau tuan-tuan nak minum, pegang, tuan-tuan baca doa yang Nabi ajar. Allahumma inni as'alukal ilman nafi'a. Wa rizqan wasi'a. Wa amalan mutaqabbala. Wa shifaan min kulli da'. Pernah dengar tak doa ni? Jadi kalau tuan-tuan dapat air zam-zam, jangan tinggal doa ni. Allahumma inni as'alukal ilman nafi'a. Wa rizqan wasi'a. Wa amalan mutaqabbala. Wa shifaan min kulli da'. Kerana air zam-zam ni, kata Nabi, 5 syuribalah seperti mana apa kita niat. Kalau kita niat supaya terang hati, terang hati. Kalau kita niat, ya Allah sembuh penyakit, Allah sembuh penyakit dengan izin Allah. Jadi baca doa tu, minum.
Jadi saya pun kata, saya bawa air zam-zam ni. Air zam-zam ni khairul ma' fil ardi ma'u zam-zam. Sebaik-baik air di muka bumi adalah air zam-zam. Pakcik nak tak air zam-zam? Saya jampi sikit. Air zam-zam tak apa. Saya pun buka air zam-zam. Dalam poket saya ada Panadol soluble. Saya pun pelepas 2 biji kan. Lepas tu buat jampi. Dia duk berbuih lagi tak habis tu kan. Buat tunggu. Habis berbuih. Nah pakcik. Minum air zampi ni bagus. Dia pun bismillahirrahmanirrahim. Kenapa rasa Panadol? Memanglah Panadol. Panadol soluble. Saya kata pakcik, air jampi, air zam-zam memang rasa Panadol. Memang dia rasa macam tu. Pakcik, minum bagi berhabis. Dia minum habis tuan-tuan, 3 jam kebah. Terus berpeluh. Dia kata, Ustaz, air zam-zam Ustaz jampi berkat hilang demam kita dalam hati Panadol lah bro. Takkan tak tahu kan. Habis 3 jam, dia pakai ihram, dia turun jalan kaki. Sampai di bawah tu, jumpa saya. Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, saya sihat. Sihat tuan-tuan, naik bas, terus sampai di Mekah. Dia tawaf dengan saya. Dalam tak larat, tak makan 3 hari. Tawaf dengan saya, sa'i dengan saya, lepas berdoa balik. Hari pertama jumpa, hari kedua tak jumpa. Ketiga tak jumpa, keempat tak jumpa, kelima tak jumpa, keenam tak jumpa, saya pergi. Mana pakcik? Orang Teluk Intan. Duduk tidur atas katil lah. Tak larat. Isteri dia, macam mana nak larat? 6 hari apa pun tak makan. Ustaz, bagi ayah penawar pula. Dalam hati dia penawar apa? Banyak kali dah ni kan. Tak boleh dah ni. Tak kita tahu lah kan. Tak apalah. Esok nak balik dah. Kita nak tawaf wadak. Macam mana pakcik? Tak apa Ustaz. Okey. Pakcik datang dengan siapa? Isteri. Kalau isteri macam mana? Yang lain? Ada dengan menantu Ustaz. Panggil menantu. Menantu datang lah. Bila menantu datang, saya kata, adik bawa ni, mak pak mentua ni, naik skuter. Naik skuter tawaf, ikat sebab boleh naik 2. Pakcik sebelah, abang sebelah. Boleh? Boleh. Saya pun bawa ikut dia. Tuan-tuan tengok. Dia tawaf yang pertama senyap. Tak cakap apa. Tawaf yang kedua, lagi tak bergerak. Tawaf yang ketiga, tak bergerak langsung. Tawaf yang keempat, dia terus jatuh. Mati tengah tawaf. Mati tengah tawaf yang keempat. Dia mati tengah tawaf dalam wudu depan Masjid Haram. Dalam masjid pula. Kita nak kata apa orang macam ni? Jamin syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup, yang bernyawa pasti mati. Tapi bagaimana kematian kita tuan-tuan? Saya pun habis-habis tuan-tuan urus jenazah ni. Jumpa makcik ni. Menangis dia. Ustaz! Saya kata kenapa menangis? Pakcik ahli syurga. Dia mati depan Kaabah. Tengah tawaf. Dalam wuduk lagi. Dalam ni Masjid Haram. Bukan pakcik tu. Saya datang 2 orang Ustaz. Bawa 4 beg. Balik seorang. Siapa nak tarik? Kurang ajar betul lah pakcik ni. Dia tak ingat yang pakcik mati tu. Dia ingat beg tu nak balik macam mana. Saya kata, makcik, tak apa. Beg tu kami urus. Ni pakcik ni saya nak tanya. Macam mana dia boleh mati dalam Masjid Haram, depan Kaabah, tengah tawaf? Tahu makcik tu kata apa? Dia layak mati dalam Masjid Haram. Layak mati tengah tawaf Ustaz. Layak, dia memang layak. Saya kata kenapa? Ustaz, lepas dia pencen Ustaz, hidup dia masjid. Hidup dia masjid. Maksud dia apa? Hidup dia kalau free, main rumah Allah. Semayang aja, semayang berjamaah, buat apa pun masjid Ustaz. Dia selalu hidup dia dengan masjid. Memang layak dia mati dalam rumah Allah, mesti dalam Masjid Haram. Sebab tu Nabi kata al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang dengan apa yang dia suka. Sebab tu kalau kita suka datang masjid, okeylah kita akan mati dalam masjid lah. Macam tuan-tuan kan selalu datang masjid kan. Tapi janganlah malam ni. Hari lain lah, malam ni pula mati kan. Menunjukkan apa? Apa yang kita suka. Sebab tu tuan-tuan, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Adapun pahala yang kita buat, puasa kita, sedekah kita, zakat kita, apa yang kita buat akan dibalas di akhirat. Dunia tak nampak. Bila sebut 27 kali ganda, tuan-tuan nampak tak? Semayang berjamaah 27 kali ganda. Lepas semayang nampak tak? Tak nampak. Sebab dibalas di akhirat.
Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauh daripada api neraka, dimasuk dalam syurga, dialah faqad faz, yang paling beruntung. Tapi harap yang kita buat tu amalan yang diterima, bukan amalan yang sia-sia. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari tak berguna harta kita, anak pinak, pangkat, darjat, keturunan apa, kecuali apa? Hati yang salim, hati yang sejahtera, hati yang ikhlas. Maksudnya amalan yang kita buat ni mesti tidak sia-sia, bukan haba'an mansura. Bukan sia-sia, tapi yang diterima. Apakah amalan yang diterima? Okey. Yang diterima saya nak sebut, tapi saya nak sebut kalau kita buat amalan ni, Tuhan tak terima amalan yang lain. Yang pertama, kata ulama, sesiapa yang memakan harta yang haram, maka amalan yang dia buat menjadi sia-sia. Makan harta haram, benda yang haram, kullu lahmin nabatat minal haram fannaru aula bih. Siapa yang daging yang tumbuh daripada benda yang haram, neraka tempat dia. Tuan-tuan makan benda haram tak? Dah ustaz, saya tak makan. Rokok isap. Dan dah semua. Rokok haram ke makruh? Haram ke makruh? Haram. Haram ke makruh? Makruh pula dah, haram jadah dengan ni. Makan benda haram. Saya tanyalah orang yang isap rokok ni kan. Kalau lepas isap rokok, puting rokok tu dia buang kat mana? Tak ada. Dia buang, dia pijak Tuan-tuan tengok, kadang-kadang dalam masjid pun dia buat macam tu. Kadang tepi masjid, tepi pokok bunga buat macam tu. Kalaulah tuan-tuan nak isap rokok, jaga kebersihan. Lepas isap, ambil padam tu, masuk dalam tong sampah. Ni banyak, tak, buanglah, pijak. Sebab tu siapa nak kutip? Siap. Tukang kebun kena sapu. Tuan-tuan tak jaga kebersihan. Sebab itulah, kalau boleh tuan-tuan jaga, jangan makan benda yang haram. Kerana apa? Ibadah Nabi kata yang disertai dengan memakan yang haram seperti mana mendirikan bangunan atas pasir. Kan kita buat bangunan atas pasir, kena air, runtuh bangunan tu. Macam itulah kalau kita makan benda yang haram. Tak kiralah benda yang haram apa. Ni baru ni viral kan. Ingat tak ada seorang anak muda di Singapura. Dia kata ini bir bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dia buat penafian. Dia kata nama bir tapi dalam tu bukan bir. Bang, mengaji hukum bang. Ini air biasa. Kalau kita kata ini air tua, dia hukum lain. Tak boleh tuan-tuan kita saja ni air mineral saja. Ni air tua, air mabuk ni mabuk. Kita tak boleh sebut macam tu. Ni dia sebut ini bir bismillahirrahmanirrahim. Apa tujuan dia? Ayah hantam tuan-tuan. Dia hantar video dia. Dia kata ustaz, namanya memang bir tapi bukan bir ustaz, air biasa. Tapi kenapa kamu kata macam tu? Ni air bismillahirrahmanirrahim. Nak menghina tuan-tuan agama. Sebab apa? Ni otak liberal. Otak yang semua dianggap sama rata. Ni masalahnya. Tuan-tuan tengok generasi anak muda sekarang. Sebab apa? Benda yang haram tetap haram. Jangan duk kata, bolehlah kita makan daging babi. Ni daging lembu. Boleh tak? Ambil daging babi. Lembu tuan-tuan bagus. Mana boleh haram tetap haram. Kan? Daging babi, orang kita lembu. Arak-arak, ini tuan-tuan, ini FNN. Mana boleh? Benda yang haram tetap haram. Sebab tu tuan-tuan, ni Nabi ulama kata apa? Jangan makan harta yang haram. Kerana apa? Dia akan jadikan amalan kita ni haba'an mansur. Seperti mana debu-debu yang berterbangan tak diterima. Kita semayang kita pun tak khusyuk. Tuan-tuan, semayang tuan-tuan boleh terima? Angkat takbir. Allahu Akbar. Bohong makcik duk angkat takbir, boleh ingat tu. Loh, dapur belum tutup api. Oh, angkat tu Allahu Akbar. Allah sedang duk tumis. Baru ingat. Apa periuk nasi tak buka. Boleh ingat tu. Jangan bohong kita orang lelaki angkat takbir, kunci hilang seminggu boleh ingat tu. Allah, atas kepala almari. Sama ustaz sama bohong kan tuan-tuan. Sebab tu kata Dr. Harundin, sembahyang kita jadilah seperti mana naik di atas batas bendang. Sini ada bendang tak? Ingat tak batas bendang kecil kan? Dia lembek pula, bila pijak jatuh. Naik semula, jangan biar dia jatuh. Macam tu sembahyang kita manusia biasa. An-nas daripada kalimah nasia. Nasia maksud dia apa? Lupa. Nasia lupa. Kita pula orang Melayu makan apa?
Nasi. Lupa. Bila lupa, Allah Akbar. Macam-macam dia pergi. Allah ya. Sembahyang ni tuan-tuan tak hafal Fatihah pun, tuan-tuan baca 40 tahun dah. Tak perlu hafal lah. Bismillah. Bila Allah Akbar, terus doa iftitah. Kalau bacalah, kalau tak baca, terus Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Terus keluar. Bila rokok, terus keluar, betul tak? Sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Sujud, terus keluar. Tak perlu hafal. 40 tahun. Tambah-tambah yang 70 tahun. Lagi tak perlu hafal. Sebab di mulut. Sebab tu kita kena jatuh, tarik balik. Dia pergi tu. Duduk Sungai Udang. Sampai Sungai Ketam. Allahu Akbar. Sampai sana dah. Sampai dah. Kita rakaat keempat dah Isyak. Pergi mengatakan. Tarik balik. Semayang. Tarik balik. Jangan biar dia pergi. Ni banyak kita biar pergi. Lantaklah pergi mata. Sungai Udang, Sungai Ketam, Sungai Musung. Pergi habis semua sungai dah. Tengok. Asyhadu al... habis dah semayang. Banyak orang macam tu. Bang, kata Dr. Harundin, pergi, tarik balik. Sebab apa? Semayang kita belum tentu jamin syurga. Tapi semayang itulah yang akan ditanya oleh Allah yang paling awal oleh malaikat. Semayang kita. Sebab tu kalau ada di kalangan kita semayang pun tak cukup. As-salatu imanuddin. Man aqamaha aqamaddin. Wa man tarakaha hadha madi. Semayang tu tiang agama. Siapa diri semayang, diri agama. Siapa tak semayang, runtuh agama. Semayang jaga bang. Apa nak buat pun buatlah. Tapi jaga semayang. InsyaAllah maksiat dah akan buat. Sebab apa? Semayang. Tiang. Ni kalau tak ada tiang macam mana? Runtuh bangunan ni. Tapi Alhamdulillah ada 4 tiang yang kukuh. 4 tiang yang kukuh ni menyebabkan ada bumbung yang boleh berada di atas. Macam tu tuan-tuan. Semayang tak ada. Saya semayang tak apa Ustaz. Saya tak semayang Ustaz. Tapi saya banyak sedekah. Oh, ada orang macam tu. Saya tak tutup aurat Ustaz. Saya semayang. Oh, macam tu pula dah. Pening tuan-tuan. Kalau macam tu tak payah tutup aurat. Semayang sudah. Kan? Kenapa semayang dia tutup aurat? Pening tuan-tuan. Sekarang ni manusia bercelaru. Sebab tu tuan-tuan, semayang kita tak khusyuk. Semayang khusyuk. Bohong ya, Pak Imam tadi jadi imam. Cuba tanya dia. Rakaat mana yang khusyuk? Nampak imam tadi? Lari dah. Rakaat mana khusyuk? Rakaat pertama. Allahu Akbar. Nak baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mula-mula okey ya. Lepas tu surah dah lepas dah. Lepas tu naik balik. Ni kena confident balik ya. Takut silap. Sama ya kalau saya jadi imam pun. Yang lain tu automatik dia akan keluar. Tu Pak Imam. Tuan-tuan. Sama ya. Saya ingat tuan-tuan dalam YouTube. Kawan saya balik Mesir. Tuan-tuan. Baca Quran. Jangan tanya Ustaz. Dia tarik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kami belakang ni bulu ketiak naik ke atas. Dia punya tarik dia tu sedap. Tuan-tuan pergi Mekah kan tengok. Sudah baca kan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia bunyi dia tu bukan kerana suara dia sedap, kerana sound system tu. Bila dia sebut kita kok. Sound ni kira okey ke ni kan? Okey ke ni? Malu rasanya mengatakan cinta. Sedap. Ni kalau nyanyi, kalau derekah, lagi sedap. Makcik terkejut. Makcik jangan terkejut, makcik. Baru ni ada seorang pakcik, saya ceramah di Jitra. Saya derekah balik mati. Lepas tu saya pergi ceramah pula. Rumah Ustaz Lutfi, singgah makawan tu. Dia kata, Ustaz datang bulan lepas, Ustaz ceramah satu masjid, betul tak? Jitra. Ustaz derekah, pakcik tu balik mati. Allahu Akbar. Tu, isteri dia jiran saya. Allah, Ustaz tolong panggil, saya nak minta maaf. Isteri dia datang. Ustaz dah. Ceramah derekah. Mati suami saya. Tu nak buat macam mana makcik? Ustaz ganti. Dia suruh saya ganti, aku macam mau. Nak ganti macam mana? Gigi pun tak ada. Bagilah ada gigi kan. Ada gigi karaoke jugalah kan.
Sebab tu, dekat mana pergi dah tuan-tuan? Lupa. Sebab tu imam kita. Dia jadi imam tuan-tuan. Dia jadi imam. Allah, baca sedap. Kami layan. Alhamdulillah. Tengah duk baca tu, dia boleh terfikir. Kita tahulah sebab dia baru beli kereta Honda City. Letak dekat parking imam tu. Tak kunci. Kita duduk belakang, duduk layan. Dia duduk baca. Rupa-rupanya dia duduk fikir. Allah, tak kunci. Takut orang curi. Dia mulut duduk baca juga. Tangan bawa masuk dalam poket. Duduk cari tu, kunci. Lepas tu kami dengar, lah, Pak Imam kunci kereta. Tu Pak Imam. Makmum dia boleh keluar tu, bawa keluar tekan tu nak depan. Tak khusyuk bang. Paling teruk sahabat saya balik Jordan, balik Mesir. Jadi imam dekat satu masjid lah tuan-tuan, dekat belah Padang Sarai, Kedah. Tuan-tuan ingatlah dulu Nokia kan bukan satu tu, dia jenis lipat kan. Yang lipat tu bukan 3 10 sen. Yang tu 7 kambing pun mati. Tak. Tu yang lipat tu. Yang lipat tu dia bubuh dalam ni. Mic bukan macam ni. Sekarang mic macam ni. Dulu mic macam ni lah. Letak ni betul-betul dengan Nokia tu. Baca punya sedap, kami layan Ramadan. Baca punya panjang. Tengah baca tu, handset bunyi. Kalau handset bunyi, tak apa, tak ada bunyi apa. Cindailah man. Ustaz pun peminat Siti Nurhaliza. Dia nak tutup tu tak boleh, kan terlipat. Allah. Betul-betul dengan mic ni, kami makmum. Cindailah mana. Terang nak habis tuan-tuan. Semua tak khusyuk. Habis bagi salam. Alhamdulillah kita hari ni. Siti Nurhaliza jadi imam. Bang, tu imam pun tak khusyuk. Kan, semayang kita, macam mana yang kata nak diterima? Kan, macam mana nak terima? Tapi kata Dr. Harudin, jatuh macam mana pun tarik semula. Sebab kita ni nasia, manusia. Yang selalu lupa. Bila tarik balik, kawal balik. Aku semayang ni. Jangan tuan-tuan rakaat kedua pergi merata dah. Tengok-tengok nak durian tunggal tu. Duduk Sungai Udang, durian tunggal sampai dah. Yang paling teruk tu sampai hak nyai dah tu. Pergi tarik balik. Aku semayang ni. Sebab tu kalau tuan-tuan baca kitab Muniatul Musalli, dilarang kita semayang dengan memejam mata, makruh. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pejam mata makruh. Sebab apa yang tuan-tuan lupa akan ingat. Betul tak? Dia bayang balik tu. Semua nampak tu. Nampak tu. Sebab tu makruh kena tengok tempat sujud. Walaupun depan Kaabah, tengok Kaabah 20 pahala. Tapi dalam hadis kata, walaupun depan Kaabah kena tengok tempat sujud. Kita boleh semayang depan Kaabah, tengok Kaabah 20 pahala. 20 pahala. Tapi tengok tempat sujud. Tengok jangan pejam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tengok. Sebab tu kalau boleh yang datang-datang ni abang-abang, kan, orang muda, janganlah pakai baju yang pelik-pelik. Ini belakang. Saya ingat dulu saya pergi semayang masa tu dia orang buat Qiyamul Lail. Kan, Qiyamul Lail malam, ustaz tu tuan-tuan, dia pakai jubah. Dia pakai baju singlet di dalam. Jadi imam. Di belakang tu, adabi sedapnya. Amin Allah. Adabi sedapnya. Duk baca tu. Duk baca tak khusyuk langsung. Habis-habis Qiyamul Lail malam ni adabi sedapnya. Hak paling teruk, ada seorang tu lagi dahsyat. Anak muda ni. Dia pakai baju apa? Tuan-tuan di belakang tulis. Kami pun semayang angkat-angkat. Sesiapa yang membaca tulisan ini nampak sangat tak khusyuk. Allah. Tu lagi lah jam tuan-tuan. Duk baca tu tak khusyuk, nampak tak khusyuk. Kalau boleh kan, jangan pakai baju yang pelik-pelik. Sebab apa? Dia mengganggu orang nak khusyuk. Kita manusia biasa. Kan, ni kadang-kadang pakai Allahu Akbar. Ni yang datang lelaki ni spender pun tak pakai. Lepas tu rokok. Lato-lato. Ni yang 70 ni kalau boleh pakailah spender tuan-tuan. Kami duduk belakang duduk tengok lato-lato. Ganggu. Bang, betul. Yang muda-muda tak apa. Ni hak 70 ke atas. Minta maaf Datuk, minta maaf. Datuk pakai spender, Datuk pakai.
Ganggu bang. Eloklah lato-lato tu. Aku pun tak reti nak main. Ganggu bang. Kalau boleh kita ni nak semayang, pakai elok-elok. Ni anak muda kadang-kadang Allahu Akbar. Pakai baju tu. Ni. Bila rokok, nampak lorah punggung. Betul. Saya pernah pergi mall. Tengok janggut ni. Kita pun, imam, dia tak kenal saya. Jadi imam. Sujud-sujud, terbelah punggung. Kita nak ikut, tak ikut. Nak ikut, tak ikut. Allahu Akbar, dia nampak lorah punggung. Lah kali mufarakah. Saya mufarakah. Semua pekat mufarakah. Dia kecil hati lah. Tapi bagi dia bagi salam. Datang jumpa saya. Ustaz, kenapa tak ikut saya? Saya kata, bang, abang telah rokok sekali lagi. Kenapa? Nampak tu, lorah punggung. Dia kata, bukan selalu Ustaz nak tunjuk. Jam tuan-tuan. Sebab tu kita ni datang, Alhamdulillah, nak jumpa Allah. Walaupun Allah tu tuan-tuan, bukanlah khusus untuk kita jumpa di mana, kan? Di masjid. Tapi nak bagi tahu special. Kalau sembahyang kita jaga, maksiat yang lain insya-Allah kita tak akan buat lah. Sebab tu tuan-tuan nak tahu hebat tak hebat sembahyang, kita pergi rumah orang. Tiba-tiba dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang dalam rumah tu tak sembahyang. Tuan-tuan boleh duduk tak? Kalau tuan-tuan, nak bagi tahu kata sembahyang, sekejap nampak macam warak sangat. Macam mana nak buat ni? Tuan-tuan pun keluar daripada rumah tu. Datang masjid ni. Tengok Ustaz Abdullah Khairi ceramah. Dia pun duduklah. Tuan-tuan, kalau macam tu, tuan-tuan ada iman lah tu. Tapi kalau tuan-tuan duduk rumah tu, dengar azan, dia tak semayang, tuan-tuan pun tak semayang juga. Dalam hati, tak apa, balik khutbah. Hei, semayang tak ada khutbah. Kecuali kerana apa? Tertidur, terlupa. Ataupun satu lagi? Tertidur, terlupa. Ataupun pitam. Tertidur. Tidur pukul 8 malam. Tidur, jaga-jaga 8 pagi. Allah subuh. Boleh khutbah. Tertidur. Bukan saja tidur. Tertidur. Ataupun terlupa. Ceramah ni saya ceramah sampai subuh. Tuan-tuan pun sedap dengan ceramahan. Tengok azan. Oh, kita sembahyang Aisyah. Rupanya subuh. Terlupa sungguh. Tu khutbah. Terlupa. Tak pernah lah orang ceramah sampai subuh. Boleh sampai subuh boleh? Boleh ke? Tuan-tuan boleh. Tuan-tuan tunggulah. Aku nak balik. Aku minta larat lah kan. Terlupa ataupun tuan-tuan kerja. Allah terlepas zuhur. Bukan sengaja. Terlupa sungguh. Boleh khutbah. Satu lagi pitam. Tuan-tuan duduk saya dokah. Hei! Pitam terus. Angkat balik rumah. Jaga-jaga. Zuhur esok. Kena khutbah. Yang lain saja kerja. Dah balik khutbah. Tak ada khutbah. Walaupun naik atas kapal terbang, kena sembahyang. Tuan-tuan tahu dah sembahyang macam mana atas kapal terbang? Ada orang kata hormat waktu. Hormat waktu tak ada wudu. Ambil wudu. Kita balik khiblat sana. Khiblat sana. Duduk. Angkat takbir. Allah. Ataupun berdiri. Hadap khiblat dulu. Allahu Akbar. Tu duduk sembahyang. Kalau kita pergi Mekah, khiblat dah tu. Allahu Akbar. Sembahyang atas kapal terbang. Mana nak tahu tuan-tuan? MH370. Kita selesai dah masalah sembahyang kita. Bang, sebab tu tuan-tuan dikasih rahmati Allah, jaga bab sembahyang ni. Penting sangat-sangat. Sebab tu saya nak bagi tahu lah, alhamdulillah ramai masjid kita Ibadur Rahman. Nama pun sedap dah. Ibadur Rahman. Tuan-tuan tahu dah faham Ibadur Rahman ni? Jangan masjid saja Ibadur Rahman. Orang tak sembahyang, kan, duduk sini. Masjid punya dekat, tak datang juga. Sebab tu tuan-tuan dikasih rahmat Allah, ambil peluang ini tuan-tuan. Kan? Jangan kita buat benda yang haram, itu memakan benda yang haram. Yang kedua apa? Orang yang derhaka kepada kedua ibu bapa, maka amalan yang lain akan jadi haba'an mansura. Dia derhaka, semayang tak tinggal. Mak ayah tak hormat. Saya pernah baca khutbah, saya cerita tuan-tuan. Hari raya. Ketika baca khutbah, saya buat nada sayu. Tuan-tuan, hari ini ialah hari 1 Syawal. Allah mengampunkan hambanya seperti mana bayi yang baru lahir. Kecuali kita ada dosa dengan makhluk, terutama ibu dan ayah kita. Siapa di kalangan tuan-tuan yang ada ibu dan ayah, minta maaflah jika dia masih hidup. Kerana doa dia mustajab. Permintaan dia mustajab. Kan?
Pergilah balik, minta maaf. Saya buat nada sayu apa semua. Menangis tuan-tuan. Satu masjid tu. Kita duduk atas member. Kita nampak. Orang lelaki ni, dia kontrol. Nak menangis pun. Yang penting, air mata jangan keluar. Orang lelaki. Hinguih ni masuk dalam mulut dah. Hinguih mana boleh kontrol kan. Orang perempuan dia menangis sungguh. Orang lelaki tu, dia buat tengok kipas. Tapi hinguih masuk dalam mulut dah. Kan? Saya tengok, oh ni semua menangis ni. Habis-habis tuan-tuan hari raya, dia orang datang nak salam lah. Saya pun tunggulah. Rupa-rupanya di belakang tu ada seorang pakai baju macam baju merah tu. Pish apa tu kan. Dia duduk genggam macam ni. Dia tengok saya atas bawah, atas bawah. Saya duduk tengok, dia ni macam nak tumbuk saya ni. Dia tumbuk aku tumbuk balik lah kan. Sebab dia pun tak nampak tinggi sangat. Rendah aja kan. Jadi, boleh makan ni, boleh makan kan. Kita pun kontrol kan. Dia bagi, aku bagi balik lah. Takut apa kan. Sebab saya pun 6 kaki tuan-tuan. 5 kaki, 12, 5 kaki, 6 kaki saya. Kalau dekat abang, boleh aku tumbuk lah kan. Dia tengok, dia ni nampak macam nak tumbuk saya. Saya tunggu. Rupa-rupanya bukan tumbuk saya. Dengan khutbah tu, Tuhan buka pintu hidayah. Habis-habis dia datang, dia pegang tangan saya, dia cium. Lepas tu dia peluk saya. Dia menangis atas bau. Ustaz baca khutbah tentang mak ayah. Saya tak jumpa mak ayah saya 16 tahun dah Ustaz. Saya tak balik Ustaz. Saya tak balik rumah mak ayah saya 16 tahun dah Ustaz. Saya pun tak tahulah sama ada mereka masih sihat ataupun tidak, tapi masih hidup. Ustaz, khutbah Ustaz menyentuh hati saya. Menangis atas bau. Dia angkat-angkat. Hinguih penuh atas bau aku. Allahu Akbar. Dia kata, bang, saya psikologi. Balik, bang. Mak ayah ada lagi. Ada Ustaz. Tapi tak tahulah Ustaz sihat tak sihat. Balik, bang. Doa mustajab. Baliklah. InsyaAllah Ustaz. Betul tuan-tuan, doa mustajab. Mak saya dah meninggal. Masa mak saya hidup, apa saya buat, saya akan telefon mak. Nak buat apa, telefon mak. Sampai nak periksa, saya telefon mak. Mak, isu nak periksa. Duduk universiti. Mak. Isu nak periksa, mak. Ada apa? Mak doa, mak. Tak baca. Tak apa. Dia pun angkat tangan. Ya Allah, bagilah anak aku boleh jawab. Panjang. Saya masuk bilik peperiksaan. Semua boleh jawab. Haram tak betul? Sebab apa? Mak saya doa boleh jawab ya. Jawab lah tu dia. Rupanya tak betul tuan-tuan. Sepatutnya mak saya doa boleh jawab dan betul. Baru betul. Silap tuan-tuan. Sebab tu doa mak ni mustajab. Siapa ada mak lah, mak ayah ni. Dan saya ingat lah tuan-tuan. Walaupun saya cerita kan. Dalam YouTube terlalu banyak saya ulang benda. Saya pernah tuan-tuan nak pergi ceramah di Teluk Intan. Ada orang panggil, Ustaz datang Teluk Intan? Saya kata pergi ya. Nak buat apa? Ganti Datuk Dr. Harudin. Rupa-rupanya tuan-tuan dikasih rahmati Allah. Saya ni, tuan-tuan kalau ada duit, tuan-tuan jangan lupa mak ayah. Sikit tanda ingat, banyak tanda ada. Tuan-tuan bagi 10 rial, tanda ingat. Tuan-tuan ada 1000 bagi kat mak, tanda ada. Sebab tu orang yang dapat daripada anak, walaupun ada sikit ada banyak, jangan kita bezakan. Terima aja. Sebab apa? Itu kemampuan yang anak boleh bagi. Saya pergi rumah mak, nak balik ni takkan, nak balik saja. Nak bagi tak bagi. Ada 200 ya. Nak bagi tak bagi, nak bagi tak bagi. Nak beli beras pun yang itulah. Bagi, mak nak. Mak saya ambil. Ni tak ada duit ni. Ada mak, mak ambil lah. Ni tak ada duit ni. Mak ambil, mak beli beras, mak beli apa, mak gunalah. Mak, ni tak ada duit ni. Ada. Mulut ada dalam hati. Tak ada apa mak, Yang tu yang ada pun. Yang tu yang ada pun. Tapi saya kata apa? Mak doa. Doa mak mustajab. Mak doa, dia terus angkat tangan. Ya Allah, bagi anak aku murah rezeki. Mak saya tak pernah doa yang tak elok. Murah rezeki, bagi sihat. Yang tu aja sampai dia penghujung hayat dia. Jumpa no, sihat nah. Orang utara kan sihat no. Dia kan doa macam tu. Walaupun dia ada 5 penyakit. Jumpa orang no, sihat insya-Allah. Dia 5 penyakit. Ya Allah, bagilah anak aku murah rezeki. Saya bagi kat mak. Tak ada langsung duit. Tiba-tiba orang telefon. Ustaz, boleh datang Teluk Intan? Boleh? Ganti Datuk Harudin. Okey lah. Pergi. Sampai-sampai rupanya saya ganti Datuk Dr. Harudin. Malam tu forum. Sebelah saya, Datuk
Zulkifli Al-Bakri. Sebelah lagi, Hasan Din. Aku Din apa pun tak ada. Tuan-tuan jangan tanya abang. Menggigil ni, menggigil. Tangan jangan menggigil lah. Yang kaki tu, lidahnya. Tangan kontrol, tangan kontrol, tangan kontrol. Tuan-tuan bayanglah Dr. Zulkifli. Dia ceramah macam mana? Mana ada lawak? Kita bersyukur kepada Allah. Semua fakta semua. Kan? Mana ada lawak tuan-tuan? Kan? Tuan-tuan try panggil dia. Senang lena. Dia dengar mampu yang gue. Tu kawan-kawan semua. Datuk Abu Hasan Din. Oh jangan. Saya forum dengan dia. Saya buat lawak. Kena hentam. Allah yarham Hasan Din. Oh jangan. Sebab tu saya forum cukup memilih. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok. Forum mesti 3 orang. Kita akan pilih orang lain. Ni sekarang ni geng saya. Datuk Kazim. Datuk Kazim dah geng lah. Boleh masuk dah. Masuk dah. Datuk kalau serius Datuk. Sekali ni saya forum dengan Datuk. Kita pun belagak. Demand tuan-tuan. Demand. Kan? Bukan apa. Kalau tak ngam jam. Saya pernah kena dah. Forum dengan seorang ni. Duduk atas stage. Dia hentam saya. Kita ni buat lawak. Kalau tak buat lawak, lena. Dalam dia buat lawak pun lena. Woi, lena lagi. Buat lena. Susam tu. Datuk, Datuk. Tak apa, Datuk pakai sependa. Okey, kontrol, okey. Saya ceramah Datuk di Seberang Jaya. Baca khutbah. Saya derakah macam tu. Ada seorang pakcik tu, dia nak dikencin. Dia takut, nak bangun takut. Dia kencin dalam masjid. Aduh, Lato, tak boleh kontrol lah tuan-tuan. Habis tuan-tuan dia bangun, basah. AJK datang, Ustaz, kami tak nak panggil dah Ustaz. Kenapa? Kencing. Lepas tu, nak kena gunting tuan-tuan. Nak basuh tak boleh. Gunting kapet tu, berlubang. Oh, jangan tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan dia kasih rahmati Allah. Kat mana tadi? Lupa dah. Aku lupa. Mana? Saya pun tuan-tuan, forum. Saya jenis lawak. Jadi saya tengok tak boleh lawak dah. Sebelah Datuk Dr. Zulkifli. Sebelah Hasan Din. Mana boleh lawak? Saya pun buat forum pertama. Panel pertama. Kira memang fakta. Fakta yang pertama. Fakta yang kedua. Fakta yang ketiga. Semua fakta. Datuk Zulkifli. Dengar. Hangguk. Datuk Abu Hasan. Ni aku ceramah ni fakta macam-macam. Hampa hangguk pun tak. Belagak lebih daripada Dr. Harun Din ni. Woi, hangguk sikit woi. Woi, siapa ceramah tahulah. Tak percaya try duduk depan. Kan, saya duduk depan tu. Tonton ceramah-ceramah saya buat macam ni. Jam tak boleh ceramah tuan-tuan. Tak boleh. Sebab tu saya akan buat bini saya. Kalau abang ceramah jangan duduk depan. Bini saya bila dia duduk depan, dia tahu dah kita nak buat lawak apa. Aku tak boleh ceramah. Dia kata hampir duduk luar lah. Tuan-tuan tak percaya tak? Tuan-tuan duduk depan, tuan-tuan bercakap. Tuan-tuan buat apa-apa. Tak boleh tuan-tuan jam. Dia psikologi tuan-tuan. Kita raih orang. Kita raih. Walaupun tuan-tuan tak suka raih ya. Hangguk lah. Ni tak hangguk. Pakcik belakang hangguk. Alhamdulillah. Lena. Saya tengok. Datuk boleh hangguk. Datuk Abu Hasan hangguk. Ngem. Round kedua saya buat lawak. Nak nampak boleh makan, saya buat lawak. Buat lawak. Dr. Zulkifli gelak. Gelak macam bakal jenazah. Datuk Abu Hasan gelak macam kuat. Saya kata, wih, mereka ni dah boleh makan dah. Habis forum Dr. Zulkifli kata, dia orang nganu. Ustaz, dia kata. Forum dengan Ustaz kemah. Nanti kita forum lagi. Dalam hati tobat, aku tak mau forum dengan. Jam, tuan-tuan, jam. Tak ngam. Rupanya habis-habis dia orang bagi sampul. Saya pun ambil sampul tu balik lah. Pergi sekolah pagi tu. Sampul letak atas meja. Hari tu hari Senin. Habis perjumpaan dengan guru. Kami pun makan. Masuk kantin. Mama, mi goreng satu. Mama tumis-tumis baru terfikir. Duit mana ada? Duit bagi kat mak. Yang dapat malam tu tinggal dekat rumah. Mama, hari ni hari Senin. Kenapa? Hari ni saya puasa. Puasa apa? Duit tak ada. Memang tak ada duit. Saya pun, ya Allah, semalam aku dapat duit tu. Saya pun balik cari duit tu. Buka-buka sampul. Bagi kat mak 200. Dalam sampul dah berapa? Ada 4,000. Malam ni jangan korang daripada tu lah. Datuk. Psikologi tu. Tak ada.
Melawak ya. Saya tak pernah letak harga pun. Tuan-tuan bagi sendiri. Tapi kalau RM4,000 okey juga. Tak ada. Saya akan bagi tuan-tuan. PA saya akan bagi. Berapa dia orang nak bagi aja. Saya tak pernah demand. Kalau dia bagi banyak tu. Kalau saya free, saya datang. Jangan susah hati. Ada orang letak, okey, 500. Kalau free, saya datang. Tapi jangan 500. Minyak tu jangan lupa. Tengok, bagi dekat mak, Tuhan bayar cash. Sebab apa? Mustajab. Ni, abang tadi ingat tak? Dengar khutbah saya, balik tuan-tuan, sampai dekat rumah, rupanya mak dia duk menanti 16 tahun tak balik. Mak dia tengok kereta anak ni, mak ni keluar. Anakku! Belum sempat saya buka pintu, dia kata. Mak saya buka pintu, tarik tangan saya. Kemudian peluk, dia kata apa? Kenapa tak balik? 16 tahun aku tunggu, dia kata. Aku dah maaf, aku dah ampun dosa hang. Orang kulim. Aku dah ampun dosa hang. Tiba-tiba ayah saya rupanya dah lumpuh dah. Pegang tungkat ni, nak jalan juga tak larat. Sampai kat pintu, tak boleh pergi lah. Saya meluru dekat ayah, saya ambil tungkat letak tepi. Saya peluk ayah. Ayah saya sebut dengan nada yang gagap. Wahai anak aku, dia kata, kenapa tak balik? 16 tahun aku dah maaf dah. Tiba-tiba mak saya peluk di atas. Tiga-tiga kami menangis. Serentak mak dan ayah saya sebut, wahai anakku, aku dah maafkan kamu 16 tahun dulu. Kerana apa? Kerana masalah faraidnya. Ustaz, hari itulah hari yang paling bahagia dalam hidup saya. Bukan kerana saya dapat gaji. Bukan kerana saya dapat anak. Bukan kerana saya balik hari raya. Tapi apabila mak dan ayah saya sebut, aku dah maafkan kamu 16 tahun. Bang, siapa ada mak ayah, hargailah. Sementara dia masih hidup. Kerana apa? Tuan-tuan jangan susah hati. Murah rezeki. Doa mustajab. Kan? Dan mak-mak ni jangan beza. Saya ingat ada seorang ustaz tu. Dia kata, anak saya Alhamdulillah ustaz, temua 11 orang. 8 orang, engineer, doktor, lawyer, semua hebat-hebat. Balik hari raya, parking, Mercedes, BMW, semua ni hebat-hebat. Anak saya nombor 7, nombor 8. Kerja kebun ya ustaz, tapi tiap-tiap hari Jumaat mesti atas galang tu lah, tempat basikal tu, serai ada, lengkuas ada, kunyit semua ada, kelapa pun ada. Setiap hari Jumaat tak pernah miss. Saya tak hargai anak ni ustaz. Ni bila hari raya balik semua Mercedes, BMW ni. Anak-anak ni sebut, ayah, jom kita pergi kalau Penang dia panggil market, pasar, jom pasar. Sonok ustaz, anak bawa BMW. Duduk di depan. Pergi pasar ustaz. Anak tunjuk udang. Aku bayar, dia kata. Anak tunjuk daging 2 kilo. Bapak yang bayar. Anak haram tak bayar pun. Semua dia tunjuk ustaz. Ustaz, saya ingat anak yang hebat ni, umpamanya anak yang naik BMW Mercedes. Tapi anak yang naik basikal itulah yang hebat. Tiap-tiap minggu tak pernah miss hantar. Walaupun serai, walaupun kelapa, walaupun kunyit. Anak ni dia tak pernah miss dan dia tak pernah minta pun ustaz. Kita tak hargai tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, jangan bezakan anak-anak kita. Biar sama. InsyaAllah anak yang hormat mak ayah, Allah akan terima amalan dia. Kalau dia derhaka, takut mardud tertolak. Yang seterusnya, yang ketiga, sesiapa yang amalannya sia-sia bila dia mengumpat. Mengumpat boleh dalam benda, ada perkara yang dibolehkan. Contohnya kalau pemimpin yang zalim, kita boleh kata. Ataupun benda tu betul, kita boleh sebut. Sebab apa? Sebab ada benda yang boleh. Contohnya yang tak boleh, kita mengumpat orang yang bukan di depan kita. Bahaya tuan-tuan. Sebab kita kena minta maaf. Dengan manusia kena minta maaf. Tuan-tuan kata kat saya kan, tuan-tuan kena minta maaf. Saya tak ampun, jaga tuan-tuan. Banyak orang kata macam-macam. Saya berdakwah ni hampir 26 tahun dah tuan-tuan. Apa orang tak kata? Tak mengaji lah. Mereka ingat kita tak mengaji, tak ada tauliah. Nak dapat tauliah, kena mengaji, kena ada sijil. Bukan boleh sembrono ceramah macam tu ya. Tuan ingat, nak ceramah ni bukan senang kan dalam agama. Tuan-tuan dalam bidang elektrik, tiba-tiba nak bagi ceramah dalam bidang engineering yang lain, chemical. Tak boleh ceramah macam. Kecuali kalau ada bidang tu. Tuan-tuan ada electrical, tuan-tuan ada chemical. Memang kita boleh ceramah. Kita bidang agama. Kita sebagai pendakwah, kita bukan penghukum.
Tuan-tuan jangan jumpa saya nak tanya hukum. Hukum yang simple boleh lah. Ni hukum yang besar-besar yang kita pun tak tahu. Yang melibatkan usul fiqh. Bukan semua ustaz-ustaz ni dia pakar. Ada ustaz yang pakar dalam tajwid. Tuan-tuan pergi tanya bab hukum. Pening dia. Ada orang, tuan-tuan, memang kita tahu kan. Bukan maksudnya semua tak tahu. Kalau tanya bab haid tu boleh lah. Nak tanya bab simple-simple ni, tanya bab-bab yang melibatkan usul fiqh. Bukan semua ustaz dia belajar usul fiqh. Tuan-tuan tengok. Dan bukan semua ustaz dia panggil tajwid. Yang kata ustaz ni, semua dia tahu. Dia tahu benda basic, benda yang boleh. Tapi kalau dia, contohnya dia syariah, dia adalah kepakaran dia. Dia usuluddin, dia ada kepakaran dia. Dia bidang apa? Dia sejarah, dia ada kepakaran dia. Macam kita lah engineering, ada electrical, ada elektronik, ada atom, ada berbeza. Macam tu, tuan-tuan, jangan kata semua ustaz dia pakar semua. Macam Ustaz Azhar Idrus, dia memang kepakaran dia usul fiqh. Azhar Idrus, dia usul fiqh. Tuan-tuan tanyalah macam mana pun. Sebab dia pakar bidang tu. Itu sebab tu dia boleh jawab soalan. Tuan-tuan jangan angkat tangan tanya soalan yang menyebabkan hukum. Pening saya. Sebab saya pernah duduk dalam tauliah, tuan-tuan. Dipanggil oleh mufti. Saya duduk. Ustaz, saya nak tanya bab hukum. Saya kata bab hukum boleh. Tapi yang simple-simple boleh. Jangan hukum yang tinggi. Okey Ustaz. Haid. Maksimum berapa hari? Itu kita boleh jawab lah. Tapi di sini pun tak tahu ni. Betul tak? Okey, maksimum haid berapa hari? Apa? Ada orang jumpa saya. Ustaz, saya tak ada haid, Ustaz. Tak perlu jawab. Tu memang jawapan korang ajak, tuan-tuan. Kita kena tahu. Maksimum 15 hari. Habis, tuan-tuan, dia datang pula, itu bukan darah haid. Itu ialah darah istihadah penyakit. Dia kena pakai pamper, dia kena sembahyang. Itu suami kena tahu. Itu benda yang basic. Bukan hukum yang tinggi, benda yang basic. Tanya yang basic, kita boleh jawab. Ini tanya bab faraid. Ustaz tahu lah faraid semua. Robok arbok tu. Kan? 1/4, 1/8, 1/2. Dia menyebabkan matematik. Pakar dalam faraid ialah P.U. Said. Tuan-tuan tahu P.U. Said? Dia pakar faraid. Pergi jumpa dia, dia tahu ni, belah ni, macam mana kalau kahwin dengan ayah ni, sangkut macam ni. Saya tak pandai, tapi bab basic kita tahulah. Ni dia boleh bagi ni. Bagi 1/8, 1/2 tahun. Campur-campur. Ni, banyak ni dapat duit. Kena bagi banyak ni, tanah macam ni. Jangan, Ustaz, bab faraid saya nak. Bab basic saya boleh. Tapi mendalam, bukan bidang saya. Faham Ustaz kan? Ustaz semua pakar faraid tak? Ada? Tak? Ustaz? Faraid harta. Faraid. Orang kata faraid. Kan? Sebab tu tuan-tuan dikasih rahmati Allah, jangan kita kata orang kalau benda tu tidak betul dia jadi umpat. Bahaya. Dia jadi haba'an mansura. Amalan kita ni mardud tertolak. Yang seterusnya, yang keempat. Di antara lagi tuan-tuan, orang yang meminum akan arak khamar. Arak. Sebab tu disebut dalam satu hadis. Diriwayatkan. Orang yang meminum arak tidak diterima solatnya 40 hari. Itu dia. Sama juga man ataka hinun fasa'alahu 'ani syai'in lam tuqbal salata 40 yauman. Siapa yang pi jumpa tok bomoh yang meramal. Contohnya macam mana? Tuan-tuan patah tangan. Tuan-tuan pergi, bomoh tu dia tarik, elok balik. Itu dibolehkan. Tak ada masalah. Tuan-tuan nak buat macam mana? Hilang duit. Tuan-tuan pergi jumpa bomoh tu. Bomoh tu pun, duit dah hilang. Pergi cari bawah bantal. Dia buat macam tu. Yang tu dia ramal, lam tu'bal salata 40 yauman. Tuhan tak terima semayang dia 40 hari. Jaga bang. Yang meramal. Yang tu disebut kahin, tuan-tuan. Sebab tu sama juga orang yang minum arak, dia jadi biul, lupa. Semayang Tuhan tak terima. Jangan buat dosa besar ni, tuan-tuan. Sebab dosa kerana khamar, dia boleh buat semua dosa yang lain. Jaga, tuan-tuan. Jangan duk try. Sama juga ni sekarang ni. Dadah kalau kena, habis. Sekarang ni, dia orang tak pakai heroin dah. Dia orang pakai apa? Metafetamin. Ais. Kena tu, tuan-tuan, mata jadi merah. Dia boleh menari sampai ke pagi. Dulu zaman saya, tak pakai tu. Dia orang pakai apa? Ganja. Ganja kan? Zaman kita ganja. Ganja, dulu bukan ganja. Kami dulu zaman saya ingat tok-tok saya, dia orang bila malam kunuri, dia orang potong akar
pinang. Agak pinang kan? Lepas tu dia orang asah-asah, dia rebus. Lepas tu minum malam tu, mabuk. Dulu pun ada. Dulu tak ada dong ketum. Sekarang ni dengan ketum, dengan apa nama, metafetamin. Dulu kami zaman saya heroin. Saya ingat heroin tu baru ada Pak Imam tu kan. Pak Imam tu dia baca khutbah. Alhamdulillah, kita hendaklah menjauhi dadah-dadah yang menjadi musuh kepada negara. Masa tu baru keluar dadah. Iaitu tulis Jawi. Apa ni? Dia pun hentamlah, dia orang bukan tahu. Iaitu heroin, morfoin, kokain. Kami dengar, weh, dadah baru weh. Rupanya heroin. Dia silap sebut heroin, morfoin, kokain. Kokain tu koki. Lingkup tuan-tuan. Sebab tu kita kadang-kadang ni kena tahu jugalah kan. Baru ni ada seorang baca khutbah, saya duduk belakang, dia baca apa? Kita hendaklah memperjuangkan Islam dan kita mestilah ke metod. Committed. Ke metod. Loh, ke metod. Yang paling teruk dekat tu, apa mana pendang ke apa? UIA buat anjuran apa hari itulah, hari apa anak-anak angkat ni. Bagi teks. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Lepas itaqullah, kita menerima kunjungan daripada pelajar-pelajar paku fakulti. Paku lantai pengajian Islam. Kami duk dengar tu dia paku lantai. Rupanya fakulti. Paku lantai. Semua ni tak boleh pakai tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan dikasih rahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga qamar. Jangan try. Sekarang ni heroin, metafetamin. Kalau kena yang ni, tuan-tuan tengoklah anak yang kena metafetamin ais ni, banyaklah rumah akan hilang barang-barang. Betul tak? Mesti punya dia orang curi. Apa yang boleh? Segala mesin rumput dia hantam. Tak, mesin rumput cangkul pun dia hantam. Pakcik tu tuan-tuan, lah cangkul hilang. Metafetamin ni pasal. Dia kebas apa saja untuk dapat duit. Sekarang ni tuan-tuan, ada satu lagi. Kami di utara, ketum. Sini ada lah ketum. Ada juga. Ketum dulu saya ingat, orang tua-tua, dia orang minum. Tapi memang ni, sekarang dia orang campur dengan ubat nyamuk lah, tak apa-apa kan. Tu yang jadi haram tu. Dulu saya ingat, mak saya nak pergi kerat semai tu, dia minum, dia bubuh tu, kemudian dia bubuh bawah kolam, jadi sejuk. Dia minum, kuat tuan-tuan. Dia kuat. Dia akan buang tu dia punya urat-urat tu. Bagus dulu. Tapi sekarang ni dengan urat-urat dia rebus, semua dia hantam. Kena-kena tu. Assalamualaikum. Kami jadi jam. Aduh, pening lah tuan-tuan. Jangan. Rosak ibadat kita. Yang kelima, meringankan ibadat solat. Seperti saya sebut. Semayang, cukup waktu semayang lah. Kalau boleh tuan-tuan jaga awal waktu. Ni kita kena semangat tuan-tuan. Nak masuk Ramadan. Macam mana? Kalau dulu kita sembahyang, alhamdulillah 5 waktu confirm. Sekarang ni buat perubahan. Aku nak sembahyang confirm 5 waktu. Tapi rumah Allah. Dulu sembahyang di rumah. Ni anak muda tanam. Aku nak sembahyang 5 waktu di rumah Allah. Alhamdulillah. Setiap tahun di rumah Allah. Tanam pula. Aku nak sembahyang setiap waktu di rumah Allah. Di belakang imam. Tanam macam ni. Di belakang imam. Alhamdulillah kita di belakang imam setiap waktu. Tanam pula. Aku kali ni ya Allah mungkin Ramadan terakhir. Aku nak sembahyang di belakang imam. Selepas imam angkat takbir, aku angkat takbir di belakang dia. Kena tanam macam tu. Nak buat ibadat. Takut Ramadan terakhir. Sebab apa tuan-tuan? Kita susah hati tuan-tuan. Kita kata dalam diri kita, Allah, apalah manusia tak suka kat kita. Tapi ingat, Allah tetap sayang kita. Kita kata kita duduk seorang-seorang, orang benci kita, orang pulau kita. Tapi Allah tak pernah pulau kita. Kita kata rezeki orang halang. Kita kerja tak dapat rezeki. Tapi rezeki Allah bagi walaupun kita tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita katakan, orang buat macam-macam lah kat kita. Kita rasa lemah, kita rasa down, kita rasa diri kita ditindas dan sebagainya. Tapi ingatlah Allah tingkah sayang kita, tak pernah tindas kita. Tuan-tuan, kembalilah dengan Allah.
Sebab tu dalam diri jangan duk rasa belagak lah, sombong. Kita kadang-kadang sombong, aku hebat dengan rumah yang besar. Tapi rumah terakhir kita liang lahat je. Kita sombong dengan baju yang cantik kan, jenama yang hebat. Baju terakhir kita kain kapan aja, 1 meter RM4.30. Kita bangga dengan perfume kita yang wangi, pakai masuk dalam masjid, orang terpegun. Perfume terakhir kita ialah kapur baru saja. Kita bangga dengan duit kita yang banyak kan. Duit kita yang banyak. Allahu Akbar. Kereta kita yang hebat. Kereta kita terakhir van jenazah ya. Apa yang ada kat kita. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi, jangan tangguh dalam solat. Jangan ringan-ringankan dia. Yang keenam, tidak ikhlas. Kita buat bukan kerana Allah, kerana manusia. Sebab tu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ni dia bertambah, dia berkurang. Ketika mana bertambah? Ketika sembahyang sedap. Allahu Akbar, sedap. Iman kita bertambah. Ketika mana berkurang? Nak ngaji malas, nak dengar ceramah malas, baca Quran malas. Sebab tu tuan-tuan dalam Ramadan ni, rebut peluang bagi khatam 30 juzuk. Bagilah bang. Siapa sini yang tak boleh baca Quran, pergilah tuan-tuan buat tadarus. Kalau boleh tadarus dalam Ramadan, jangan ramai sangat. Satu kelompok 20 orang. Lambat habis. Buat 5 orang sudah. Ini 20 orang. Ada seorang tu dia semangat, dia hantam sampai 2 muka. Nu nak sampai yang ke-20. Lena 6 kali dah, tak sampai-sampai. Jangan buat 5-5 sudah. Lepas tu ada ustaz. Ustaz pula kena pandai tuan-tuan psikologi. Hari pertama, mesti tak pandai baca. Alif, lam, mim. Zalik. Terus dia tegur. Macam ni baca. Orang lain. Tak datang terus lah. Biar malam pertama biar dia baca. Zalikal kitabula. Sadaqallahul azim. Baru satu ayat dia. Tak apa, biar dia baca dulu. 15 hari dia baca, walaupun gagap, dia akan lancar Quran ni. Quran ini, tuan-tuan tengok. Baca, mula gagap. 15 hari, tuan-tuan terus baca. Dia akan lancar. Quran ni bila lancar, dia jadi sedap. Iqra'ul Quran, Nabi kata. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. Baca Al-Quran. Quran tu akan bagi syafaat di akhirat esok. Bang, jangan tinggal surah ini. Suratul Mul. وَهِيَ مَانِعَةٌ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. Kalau boleh, masjid ni, kalau tak ada apa-apa, lepas solat Isya, bacalah Suratul Mul. No? Datuk, try tengok. Letakkan tu kan? Ada. Buat. Sebab apa? Sebab kita tak tahu nak buat apa, nak balik kan? Jadi bagi baca dulu. Imam baca, semua pakai ikut. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala wa hiya mani'atun min azabil qabr. Allah jauh daripada azab kubur. Sebelum balik, kalau siapa nak balik. Yang tak nak balik, baca Suratul Mulk. Jangan lupa tuan-tuan surah Waqi'ah. Allah mudahkan rezeki untuk kita. Jangan lupa surah Al-Kausar. Allah jauhkan benci musuh dengan kita. Surah Kausar. Inna a'tainakal kausar. Kalau tuan-tuan ada musuh, bacalah surah Al-Kausar banyak-banyak. Musuh gerun dengan kita. Lagi jangan lupa tuan-tuan, bacalah suratul Yasin. Yang disebut sebagai qalbul Quran, hati Quran. Kalau malas sangat, 3 qul. 3 qul. Bukan 3 qul tu. Qul. Bukan yang tu. Qul huwallah. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Sebab tu Nabi ajar. Sebelum tidur kita baca ni. 3 qul. Qul huwallah sekali. Qul a'udzu birabbil falaq sekali. Qul a'udzu birabbin nas sekali. Kemudian tiup. Kemudian tarik. Sapu sampai hujung kaki. InsyaAllah. Syaitan tak akan ganggu kita malam tu. Try tuan-tuan. Syaitan tak akan ganggu makcik. Kecuali suami makcik. Suami makcik, bacalah berapa qul pun dia ganggu. Tambah pula malam ni, malam Jumaat. Datuk gelak. Kan? Bacalah. Tapi kalau makcik tak nak bagi ganggu, baca 3 qul, lepas tu buat macam ni. Sakui! Keluar warna hijau, warna hijau. Lepas tu. Suami tengok-tengok, Allah! Dia lari. Rupa-rupanya yang syaitan tu adalah suami makcik. Allah, tuan-tuan. Ni kita, Quran bagi ada di dada. Saya cerita tuan-tuan lah. Quran ni kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan tengok, faham, hebat. Hebat Quran ni. Tapi kita tak faham. Saya buat macam mana untuk memahami bahasa Arab. Saya hafal kalimah. Zalikal kitab. Zalika. Itu. Al-kitab. Kitab.
La, tidak. Raiba, ragu. Fi, dalam. Hinya. Saya hafal satu-satu. Zalikal kitab. La raiba fi. Hudal, petunjuk. Lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Saya hafal satu-satu. Dulu hafal lah. Hafal. Rupanya Quran ni dia akan ulang semula. Ayat yang sama. Lama-lama tuan-tuan boleh faham Al-Quran. Orang baca tu kita boleh tahu. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maksudnya Allah yang mempunyai kuasa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kan? Yang mana Allah jadikan mati hidup ni apa? Untuk uji kamu. Ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalannya? Lepas tu baru kita ngaji. Oh, kawaid. Macam mana yang dikatakan hasan, dia jadi ahsan. Macam mana yang kata daraba, jadi yadribu. Kita kena hafal. Daraba yadribu darban fahuwa daribun wa dhalika madrubun. Kali idrib. Daraba pukul. Midrabun. Penukul. Penin habis. Mengaji. Baru kita faham. Daripada daraba, pukul. Midrabun. Jadi penukul. Tengok hebatnya. Sebab tu orang yang faham, dia akan tengok. Oh, tambahan. Ni tambahan. Oh, ni tambahan ni. Oh, yang ni. Boleh faham. Kerana apa? Quran. Bila faham Quran, tuan-tuan pergi negara Arab, tuan-tuan tak akan ditipu. Boleh cakap Arab? Pergi dia nak tipu, tak boleh. Walaupun dia cakap Ami. Agullak ni aku lulaka. Kalau pergi ke Mekah, agullak aku lulaka. Masyibra, madza tafa'al. Tapi kita tahu, dengan tipu aku tahu. Jadi macam Pak Long saya kan, dia pergi Mekah. Dia mengaji 3 bulan belagak. Ni masalah. Macam tuan-tuan lah, mengaji lah YouTube. Petua macam-macam. Mengaji YouTube. Ni, mengaji 3 bulan. Pergi. Ya akhi. Belagak bukan main. Pegang benda. Kam. Arab tu kata khamsa riyal. Dia khamsa riyal. Baru nak hijau, nak kira. Wahid, isnani, talata, khamsa. 5. Dia nak minta 4. Nak kata apa tau? Dia teringat. Usalli fadl Aisyah. 4 riyal. 4. Arab tu kata khus halal. Wah, Arab jaga. Arab ni kalau jumpa kita, ada seorang pakcik tu kan, dia bengang, dia tawah-tawah. Polis tu panggil, Haji. Dia marah polis tu. Haji apa? Umrah. Dia datang umrah. Mampus tuan-tuan. Umrah. Dia duduk bertengkar dengan tu polis tu. Saya, apa? Umrah. Bukan haji. Haji nu. Mampus tuan-tuan. Dia ni tak faham ni tuan-tuan. Saya ingatlah ada seorang pakcik. Dia datang Kuala Nerang. Dia nak balik ke Kuala Nerang. Lepas tu, bas tak ada. Teksi tak ada. Anak dia beli tiket. Kapal terbang. Dia tak pernah naik kapal terbang. Lepas tu dia tanya, nak naik kapal terbang macam mana? Naik. Nanti ada pramugari tu, dia tunjuk, duduk. Dia naik. Dengar yang tu tak pernah naik. Duduk business class. Pramugari kata, pakcik, tengok, tiket 26 belakang lah. Nak pergi Alostar. Pakcik kena duduk belakang. Anak saya kata, masuk duduk, dia kata. Yang ni pun okey dah ni. Okey lah business class. Dia tak nak tuan-tuan, dia tak nak ubah. Tapi ada pilot tu pergi. Pakcik nak pergi mana? Nak pergi Kuala Nerang, Alostar. Oh, pakcik, kalau Kuala Nerang di belakang. Yang ni Tanjung Maling. Oh, Tanjung Maling. Oh, tak boleh, dia aku mangkit. Jenis mangkuk ayun ni macam tu lah kena ajar. Saya tuntut bawa umrah kadang pening. Baru ni seorang pakcik. Saya bagi shawarma yang kabab kan. Makan pakcik, tak apa, balik nak bubuh microwave. Duduk hotel 5 bintang. Dalam hati, adakah microwave? Balik nak bubuh microwave. Tak ada microwave. Pagi esok, saya pun tanya, pakcik, macam mana bubuh microwave? Pasal apa microwave tu bubuh tak menyala-menyala? Rupanya bukan microwave. Tuan-tuan tahu lah, dalam almari tu, ada kotak besi tu, yang ada nombor tu, rupanya hatu, dia ingat microwave. Yang tu laci simpan barang, mangkuk ayun. Dia tekan nombor, tak kira lah, nak bubuh tu minit, supaya microwave. Microwave apa? Simpan barang. Baru ni seorang makcik tu, ustaz ni, masuk hotel 5 bintang, lampu tak menyala. Apa? Pergi tengok, lupa bubuh slot tu tak bubuh, yang kad tu.
Penin lah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan dikasih rahmati Allah. Kat mana nak cerita dah? Masuk pergi merata dah. Pakcik tadi. Talatar dia pergi. Oh, dia tapi pergi satu barang lagi. Kam? Arab tu kata talata rial. Dia kira. Talata, berapa tak? Talata. Sebab Arab dia tak sebut salasa. Arab, kalau sa dia susah. Sasata. Sebab tu kalau tuan-tuan jumpa kan, Arab dia takkan sebut salasa. Talata. Talata rial. Dia pun usalli fardul maghribi salasa. Oh, 3 rakaat. RM3. Dia nak minta RM2. Macam mana nak sebut 2 rial ni? Usalli fardul subhi raka'ataini. Dia pun dengan confident raka'ataini rial. Arab tu boleh cakap Melayu. Orang tak cakap macam tu cik. Dia malu. Arab tu kata isna rial lain. Oh, Masya Allah. Dia pergi hantam raka'ataini rial. Dengan confidentnya. Bapa saudara saya lagi dahsyat, tuan-tuan. Dia pergi pakai ihram sesat. Cari hotel tak jumpa. Berlagak berkamai. Pergi jumpa polis. Polis. Polis kata, lima za ya akhi. Ana. Nak kata apa sesat ni? Ana sesatun. Polis tu kata, Madha tatakallah, han cakap apa? Ma'araf, aku tak faham. Ana sesatan. Dia ingat sesatun tu bahasa Arab. Sesatun. Arab tu mata. Dia teringat, Quran. Quran. Dia pun, boleh. Dia goncang badan polis tu. Ana fi zalalim mubin. Aku sesat yang nyata. Polis tu kata, Masya Allah. Tapi dia tak berhenti. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Sesat lah tu. Polis tu kata, Masya Allah. Araf tu. Faham. Jadi tuan-tuan try. Kalau pergi Mekah, guna yang ni. InsyaAllah tak jumpa hotel sampai ke sudah. Kita kadang-kadang ni Quran bang. Sebab tu saya ingatlah ada seorang Arab. Balik dia datang ke Malaysia. Tuan-tuan, Arab ni kalau dia kahwin, kami ingatlah duduk mengaji kan. Arab kalau dia kahwin dengan orang Malaysia, dia guna sampai hancur. Kami kata teruk. Dia guna kereta tuan-tuan pergi baling. Sampai dekat baling tuan-tuan, minyak habis. Orang baling, pagi-pagi pergi motong. Pakai lampu duduk kayu basikal. Dia ingat orang Malaysia baca Quran sedap. Boleh cakap Arab. Pakcik duduk kayu basikal dengan lampu depan kan. Dia duduk tengah-tengah jalan tu. Ya Ami. Ya Ami tu pakcik. Pakcik tu, awal. Ya Ami, sayyarati benzin ma fi khalas. Dia kata, minyak ni, kereta aku minyak habis. Dia ingat pakcik tu boleh cakap Arab. Dia pakcik tu kata, hang cakap apa aku tak faham. Ni sayyarati. Kereta aku benzin ma fi khalas. Minyak habis. Dia cakap apa aku tak faham. Arab ni ingat Quran. Macam mana? Dia pegang kepala pakcik tu. Dia tunjuk dekat sombong tu. Ami hena. Sadaqallahul azim. Pakcik tu tahu, aku tahu lah minyak. Hebat dah. Hampa Quran tak baca. Baca Quran tuan-tuan. Hebat Quran ni. Dia syifa'un warahmah, petunjuk, hudan lil muttaqin. Dia bagi penawar, insya-Allah, penawar petunjuk dan sebagainya. Quran. Kita bacalah insya-Allah. Gunakan kesempatan. Yang terakhir ni boleh no? Tuan-tuan gelak pun tak nak kencing ni. Sambil gelak duk pegang. Sudah tak lagi dia kencing atas ni mampu aku. Yang terakhir, jangan bermegah-megah dengan dunia yang kita ada ni. Sementara aja, kita tak akan kekal. Dan kita akan tinggal selama-lama. Tapi kalau tuan-tuan ingat, hidayah ni bukan milik saya, milik Allah. Kalau Tuhan buka pintu hidayah, tuan-tuan pegang elok-elok, jangan tinggal dah. Ada di kalangan kita dah mula nak jinak, nak baca Quran, nak semayang. Jangan, baru nak mula nak tinggal. Pegang elok bang. Dan ada di kalangan kita dah istiqamah dah. Sebab apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang istiqamah ni, malaikat akan turun di saat dia nak meninggal. Alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat akan sebut, jangan takut, jangan susah. Kan? Wa abshiru bil jannah. Malaikat akan sebut syurga menanti kita. Syarat istiqamah. Kena istiqamah. Berterusan sampai penghujung hayat kita. Kerana apa? Kerana kita tak tahu saat kematian kita. Sebab tu tuan-tuan, last cerita.
Saya ingatlah saya ceramah dekat Senawang. Saya ulang benda yang ceramah tapi ambil pengajaran. Ada seorang pakcik ni, kan, dia hebat tapi hidup dia penuh dengan noda dan dosa. Tapi bila Tuhan buka hidayah, Tuhan bagi kesempatan dia untuk bertaubat. Sebab tu tuan-tuan jangan tinggal, tuan-tuan. Apa dia selain daripada astaghfirullahalazim? Tuan-tuan jangan tinggal apa? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu bi zambi, faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Inilah penghulu segala istighfar. Siapa sebut sekali, setengah ulama kata, seperti dia sebut 1000 kali. Istighfar. Tuan-tuan, astaghfirullahalazim kena sebut 1000 kali. Sebut yang ni macam 1000 kali. Sebab apa? Orang yang istighfar esok di padang mahsyar akan dibentang segala apa kita buat. Tiba-tiba maksiat kita diblank. Kerana apa? Dengan taubat yang kita buat, kita sebut. Jadi tuan-tuan ambil peluang ni. Jangan tinggal bangun-bangun pagi tu, kan? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu bi zambi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan alhamdulillah, saya tengok tadi ustaz jadi imam. Dia tak tinggal doa ini lepas solat. Tuan-tuan jangan tinggal. Sebab amalan kita ni belum tentu Tuhan terima, tapi minta supaya Tuhan terima. Apa dia doa tu? Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta supaya amalan tu Allah perelok supaya Allah terima. Saya ulang sekali lagi, tuan-tuan hafal nak? Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan tinggal doa-doa ni lah. Kita harap kita esok boleh masuk syurga Allah. Kalau saya masuk, saya nak tarik semua masuk syurga. Takkan kita nak duduk syurga seorang-seorang? Sunyi tak? Ada orang dia nak syurga, dia macam dia seorang ya? Tak mau. Saya nak masuk ramai-ramai, betul tak? Ada orang pendakwa macam dia ahli syurga, orang lain tak. Oh jangan, kita bukan macam tu. Kita nak tarik orang masuk syurga bang. Semua ni masuk syurga, seronok tak? Oh seronok lah. Tapi kalau abang, kakak masuk syurga, jangan lupa Ustaz Abdullah Khairi. No? Cari saya. Sebab apa? Sebab disebut iktaksaru, perbanyakkan minal asdiqa'il mu'min, di kalangan orang yang beriman. Sebab apa? Fa inna lahum syafa'atal yaumal qiyamah. Kerana orang yang beriman ni, kawan yang baik, dia akan bagi syafaat di hari akhirat esok. Kemudian Nabi sebut apa dalam satu hadis, kalau kita jumpa kawan yang baik ni, falyatamassaka bihi, pegang elok. Siapa ada kawan-kawan yang bagus, jumpa-jumpa dia ingat Tuhan, ingat Allah, pegang elok, falyatamassaka bihi, pegang elok, jangan tinggal dah. Di antara apa? Kawan yang ingat kita dengan agama. Ni kakak-kakak yang datang ni kan, ada yang tak nak datang, tapi kawan kita tarik. Pegang elok kawan ni. Sebab apa? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang dengan agama kawan dia. Falyanzur, maka tengoklah. Ahadukum man yuqali, dengan siapa kita kawan. Tuan-tuan nak tahu kita hebat, tengok kawan kita. Kawan kita hebat dah. Dan kawan kita masuk syurga, akan berlaku dialog. Ya Allah, mana kawan aku yang pernah datang setiap kali ceramah dan solat di Masjid Ibadur Rahman? Mana dia? Bukan maksudnya dia masuk neraka. Mana dia tak masuk surga lagi. Ni kawan ni minta untuk bagi syafaat masuk surga. Hebat tak? Sebab tu pentingnya kawan-kawan ni. Sebab tu disebut fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal. Ingat tak? Yang disebut sebagai ashabul kahfi. Mereka kawan semua. Akhirnya mereka mati bersama, tidur bersama. Sehingga apa? Salasami'atin sinin wazdadu tis'a, 309 tahun. Mereka hidup bersama, mati bersama, tidur bersama. Dan mereka masuk syurga bersama-sama. Nak tak macam tu? Semua kita masuk syurga tu. Seronok tak? Jumpa-jumpa, dekat mana ni? Dekat Masjid Ibadur Rahman, Sungai Udang. Tak nampak pun dalam masjid. Saya duduk dekat luar. Oh, masuk syurga juga dekat luar tu. Ada yang datang, masuk syurga. Saya duduk atas motor ya, dengar ceramah. Duduk atas motor, masuk syurga juga. Wah, masuk. Semua nak masuk syurga. Betul tak? Takkan kita nak masuk neraka, tak nak kan? Tak mau. Jadi insya-Allah kita rebutlah peluang ini. Semoga dunia ni menjadi apa? Sebagai mainan untuk kita aja. Ingat, cari dunia, akhirat lari. Cari akhirat, dunia datang. Saya dulu engineer. I'm earn 9,000 ringgit
on that time. Boleh cakap orang putih ya? Orang sini cakap orang putih kan? Kan? Faham tak? Makcik belakang. Kalau tanya sekali lagi, tak faham. Saya engineer, makcik. Gaji saya 9,000 masa tu. I resign. Saya berhenti. I become a teacher. Saya jadi cikgu. Gaji saya 1,400. Rupanya cukup. Sebab apa? Ayah saya kata, Khairi, cari akhirat, dunia datang. Saya belajar agama umur 26 tahun. Anak saya 3 orang masa tu. Ambil 4 sanawi, umur 26. Janggut panjang, pergi periksa, 20 subjek. Pegang pen, masuk ketua pemeriksa. Cik, ini bilik peperiksaan. Waris tunggu di luar. Dia kata saya waris. Saya kata saya bukan waris. Saya nak periksa. Dia kata saya, tua-tua pun periksa. Kurang ajar betul cikgu tu. Aku ingat sampai sekarang. Sebab apa? Semangat bang. 26 baru belajar agama. Umur 36 baru menghafal ayat Quran. Alhamdulillah tuan-tuan. Baru mengaji, baru ambil pula ijazah pendidikan Islam. Ambil master dalam kaunseling, PhD dalam psikologi. Mengaji semula. Bang, jangan kata kita lambat dah bermula. Jangan. Agama bukan lambat. Kita kena mula daripada mula yang kita start. InsyaAllah, kalau tak boleh jadi penceramah, boleh jadi bapa yang soleh pun jadilah. Didik anak-anak, betul tak? Jadilah. Kakak, kalau dia boleh didik suami pun jadilah. Mak yang salihah. Balik-balik baca Quran untuk anak-anak, jadilah. Abang, semayang belum? Jadilah. Ini abang, semayang belum? Tak payah semayang baru. Sama-sama dengan kita, biar tak payah semayang. Jam. Jadilah tuan-tuan, keluarga yang baik pun jadilah. InsyaAllah, semoga kita akan bahagia di akhirat. Sebab, tuan-tuan ingat, jatuhnya khilafah Islamiah ialah 1924. Ni. Betul Ustaz suruh sebut juga. 1924, jatuhnya kerajaan Ottomaniyah Turki. Tahun 2024, cukuplah 100 tahun. Setiap 100 tahun akan lahir seorang mujaddid. Mujaddid yang membaharui akan agama. Mungkin mujaddid itu ialah Imam Mahdi. Tetapi nak lahir Imam Mahdi, ada lagi peristiwa yang lain yang akan berlaku. Banyak lagi lah tuan-tuan. Tapi tanda-tanda yang kata akhir zaman ni, semua dah berlaku dah. Masajiduhum amirah, wahiya kharabun minal huda. Masjid hebat-hebat, jauh daripada petunjuk. Perempuan lebih ramai daripada lelaki. Tengok, bangunan tinggi-tinggi, pencalakan. Ni semua ni tanda-tanda kecil. Semua tak ada dah. Tanda besar saja sedang menanti. Apa dia tuan-tuan? Tanda besar yang pertama ialah apa? Yang pertama apa? Imam Mahdi, betul tak? Lepas tu baru Dajjal. Tanda 10 kan? Pertama Imam Mahdi, kemudian turunnya Dajjal. Sebelum turun Dajjal, akan turunnya Nabi Isa AS. Kemudian turunnya Dajjal. Dajjal ni akan ni lah. Kemudian dibunuh oleh Nabi Isa. Kemudian keluar Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Dabbatul Ar sampai 10 tanda yang terakhir. Tuan-tuan, tanda yang kecil ni semua dah tak ada dah. Tunggu tanda besar aja. Tapi ingat, kiamat akan berlaku apabila tak ada kalimah La ilaha illallah. Allah disebut di muka bumi, barulah berlaku. Maksud dia dah mati semua orang Islam ni sampai tak ada sebut dah Allah. Barulah kiamat akan berlaku. Jadi jangan susah hati, tak akan berlaku lagi lah. Tapi mungkin Imam Mahdi akan lahir. Tak tahulah bila kan. Wallahualam, semoga ada kebaikan. Kakak-kakak semua senyap dah. Nak kiamat dah. Jadi gelang-gelang tu sedekah bang, bagi habis bang. Terima kasih Datuk, terima kasih semua. Terima kasih tuan-tuan yang berada di Sungai Udang ni. Sungai Udang tu, Sungai Udang, Masjid Ibadur Rahman. Siapa bagi nama ni tu? Ibadur. Oh, pejabat agama. Sedap nama ni. Oh, Ibadur Rahman. Tak ada faham tak makna Ibadur Rahman? Oh, sedap nama ni. Tak jumpa lagi lah, baguslah. Nanti saya nak war-warkan bagi ramai sikit lah Masjid Ibadur Rahman ini di tempat yang lain pula. Jadi tuan-tuan tak bolehlah berbangga dengan nama tu. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada silap dan salah. Semoga ada kebaikan. Kita jumpa lagi. 2 rangkap pantun. Pergi ke Dubai membeli meruku. Abang semua bye-bye. Kakak semua, I love you.